Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 5 Disember 2021 bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, pelaksanaan projek Lebuhraya Pen Borneo Sarawak bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam membangunkan rangkaian jalan raya sedia ada secara lebih terancang, sistematik dan efisien di Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, projek Lebuhraya Pen Borneo Sarawak adalah hasil perancangan rapi dan bersifat holistik antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak melalui Highway National Development Planning (HNDP). Jelasnya, secara langsung ia dapat memastikan pembangunan sosioekonomi dilakukan dengan lebih baik dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat di negeri ini selari dengan hala tuju strategik Rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Projek Lebuhraya Pen Borneo Sarawak adalah hasil perancangan rapi dan bersifat holistik antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri melalui National Highway National Development Planning ataupun HNDP. Pelaksanaan projek ini juga merupakan bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam membangunkan rangkaian jalan raya yang sedia ada secara lebih terancang, sistematik dan efisien, dan ia dilakukan bagi meningkatkan kesaling hubungan keluarga Malaysia di Sarawak ini. Secara langsung, ia dapat memastikan pembangunan sosioekonomi dilakukan dengan lebih baik dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat di negeri ini selari dengan hala tuju RMK 12. Perdana Menteri berucap demikian semasa menyampaikan amanatnya pada Majlis Perasmian Pembukaan Lebuhraya Pen Borneo Sarawak, jajaran Seksyen Serian Work Package Contract WPC 03 pada Ahad. Menurut Perdana Menteri lagi, perubahan kerajaan sebelum ini telah menyebabkan pelaksanaan fasa 2 projek tersebut dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Di bawah Kerajaan Barisan Nasional yang lepas, saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya, bajet telah pun diluluskan untuk projek ini termasuk fasa 2. Tetapi apabila kerajaan bertukar daripada BN kepada PH, maka bajet yang ada telah pun dibatalkan. Betul ya? Yang Berhormat Menteri Kerja Raya? Tidak ada lagi bajet tersebut. Sebab itulah kita tidak boleh meneruskan projek fasa 2 dan juga untuk menaik taraf jalan-jalan yang sedia ada, iaitu yang disebut sebagai red line oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, dan juga missing link, iaitu antara Miri, Pujut dan juga ke CIQ Barang. Tambahnya, Kerajaan Pusat melihat projek berkenaan sangat penting untuk rakyat Sarawak bagi memudahkan perjalanan dan meningkatkan ekonomi. Sehubungan itu, Perdana Menteri akan berbincang dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof bagi mencari jalan untuk meneruskan projek tersebut. Kita akan bincang bagaimana kita nak meneruskan fasa 2, red line dan missing link ini. Dan saya beri komitmen kita tidak akan terhenti setakat itu dan kita akan teruskan segala projek yang dirancangkan bagi Sarawak. Ujar beliau lagi, hubungan erat bersama Ketua Menteri memudahkan pelaksanaan pembangunan yang telah dirancang di negeri ini. Sementara itu, Ketua Menteri dalam ucapannya berkata, pembinaan Lebuhraya Pen Borneo ini telah mentransformasi bahagian Serian menjadi bandar moden yang cantik. Jelasnya, impian itu akhirnya dapat direalisasikan hasil kerjasama erat Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Pusat dalam memastikan rakyat di negeri ini menikmati pembangunan. Dolok Tok Nan minta disokong oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Najib. Hasilnya Pen Borneo Highway. Dan kalau ini berlaku di antara Yang Berhormat Perdana Menteri kita sekarang dengan kerajaan negeri sekarang, fase 2 akan berlaku. Kerana niat kita untuk membangunkan kita di Sarawak, dan ini kalau kita melihat dari Kuching datang situ tadi dengan janjaran ya, rasa kita bukan datang ke Serian. Rasa kita macam datang di Kuala Lumpur ke dah.
Serian telah transform menjadi satu bandar yang kacak dan moden. Inilah hasil kita bersama. Oleh itu, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS memerlukan mandat dari rakyat negeri ini untuk meneruskan setiap pembangunan yang telah dirancang. Apa yang kita ingatkan ialah kita lihat dasar kita. Tok bedok dah berbunyi. Macam-macam dah cerita. Tapi yang perlu ialah dasar kerajaan yang harus kita ambil kira untuk masa depan kita. Kerajaan negeri sudah ada dasar post-pandemic COVID-19 ke arah 2030. Apa yang dikehendaki ialah kita mempunyai mandat yang besar daripada rakyat untuk meneruskan usaha pembangunan kita ini. Terdahulu, Datuk Seri Fadila dalam ucapannya berkata Kementerian Kerja Raya KKR komited dalam memastikan pembinaan lebuh raya Pen Borneo Sarawak fasa kedua diteruskan semula. Katanya, keseluruhan pembinaan lebuh raya Pen Borneo kini telah siap 75% dan beliau menjangkakan kesemua jajaran projek tersebut dapat disiapkan sepenuhnya pada tahun 2022. Kami di Kementerian Kerja Raya akan terus mengusahakan supaya fasa 2 ini akan terus diberi peruntukan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi untuk itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya kira hari ini amat bermakna kita membuka sebahagian daripada seksyen ataupun jajaran serian ini. Sepatutnya serian ke Pantu. Yang dah siap sepenuhnya ialah serian ke Persimpangan Balaringin sepanjang hampir 35 km. Manakala daripada Balaringin ke Pantu insya-Allah akan siap tahun depan. Sudah pun mencapai 95% dan keseluruhan Pen Borneo sekarang dah pun mencapai 75%. Dan diharapkan hujung tahun depan kita dapat menyiapkan keseluruhan Pen Borneo dan itulah sasaran kita di Kementerian Kerja Raya bersama dengan JKR Negeri Sarawak dan Kementerian Infra Negeri Sarawak untuk mencari jalan memastikan keseluruhan jajaran Pen Borneo ini akan dapat disiapkan. Terdahulu ketika berucap di Majlis Makan Malam Pemimpin bersama rakyat di Kuching pada Sabtu, menurut Ketua Menteri, GPS akan tetap mempertahankan perpaduan pelbagai kaum di Sarawak dengan berpandukan konsep keluarga Malaysia dan keluarga Sarawak. Beliau mengulas lanjut, konsep keluarga Malaysia adalah konsep bagi merapatkan hubungan silaturahim di antara berbilang kaum, agama, budaya di seluruh Malaysia dan juga di antara Semenanjung dan Sarawak dan Sabah. Tambahnya, rakyat Sarawak yang pelbagai kaum juga hidup atas semangat keluarga Sarawak. Konsep keluarga Malaysia adalah konsep untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya di seluruh Malaysia. Dan juga di antara rakan-rakan kita di Semenanjung, juga dengan kita di Sarawak dan Sabah. Ini adalah keluarga besar. Di Sarawak pula kita ada keluarga Sarawak, di mana kerjasama kita begitu erat di antara Cina, masyarakat Cina, masyarakat Melayu, Bedayu, Iban, orang Ulu dan juga masyarakat-masyarakat yang lain di Sarawak. Di bawah semangat keluarga Sarawak. Ini harus kita pertahankan dan insya-Allah GPS akan mempertahankan budaya yang sudah mendalam dalam kehidupan kita negeri Sarawak. Ujar Ketua Menteri lagi, Sarawak mempunyai unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, yang berperanan membantu masyarakat berbilang kaum dan agama lain di negeri ini. Di Sarawak kita ada UNIFOR, di mana kita membantu agama-agama lain selain pada agama Islam. Kita membantu sekolah Cina. Kerana saya yakin kepada Dr. Sim yang boleh mengubahkan nasib kaum orang Cina.
Begitu juga dengan masyarakat Bumi Putra. Saya dengan Douglas Ogah, Dr. Rundi dan rakan-rakannya. Begitu juga dengan masyarakat Bidayuh, Dato' Ahmad Makar Manyin, orang Ulu, Menusi Garawat Jala dan semua pimpinan yang ada di Sarawak. Kita menjalankan tugas sebagai satu keluarga. Ketua Menteri sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Pusat di atas bantuan dan keprihatinan terhadap rakyat Sarawak. Katanya, kestabilan politik dan kesefahaman dua hala di antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Sarawak akan mengeratkan lagi hubungan dua hala di samping mengecapi kemajuan di Sarawak dengan pendekatan ekonomi secara terperinci dan betul. Laporan seterusnya mengenai cabaran besar buat GPS yang menggunakan logo melambangkan burung kenyalang buat kali pertama digunakan dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak kelak. Menurut Ketua Menteri, walaupun logo GPS itu telah dipamerkan di seluruh negeri semenjak parti itu dilancarkan dan mendapat maklum balas positif, tidak dinafikan terdapat sedikit keraguan apabila terdapat sebuah lagi parti menggunakan logo melambangkan burung kenyalang walaupun berbeza warna. Mungkin ada keraguan sebab ada lagi sebuah parti menggunakan gunung kenyalang walaupun color dia tak sama. Tapi logo kita ada GPS di bawah. Jadi ini adalah logo kita. Tapi saya nampak selama 3 tahun ni ya, kita telah menggunakan logo itu. Masyarakat menerimanya, dah kenal dengan logo itu. Termasuklah sedikit sebanyak di kawasan luar bandar. Demikian menurut beliau ketika menjawab soalan yang diajukan menerusi satu wawancara khas Ketua Menteri bersama media di Kuching baru-baru ini. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu rakyat perlu terus menyokong GPS untuk kesinambungan dasar-dasar kepimimpinannya yang sedang dan akan dilaksanakan dalam membawa Sarawak maju menjelang 2030. Ujarnya beberapa projek seperti jalan raya dan jambatan mengalami kelewatan untuk disiapkan disebabkan pandemik COVID-19. Kita akan memasuki era baru iaitu era digital. Cara-cara pengurusan pentadbiran kita dan juga pembangunan kita berbeza kerana rakyat juga telah diberi latihan. Orang yang keluar universiti umur 21, 20-30 mereka akan berumur 31. That is a prime age. And mereka akan menjadi para pemimpin dalam pentadbiran, dalam perniagaan, dalam sektor swasta, NGO dan seterusnya. Dan mereka sudah tentu akan meneruskan usaha pembangunan negeri kita dalam era yang sudah berubah. Disebabkan oleh pandemik itu. Kita ada PKP, jadi banyak kontraktor tidak dapat melaksanakan, jadi ada delay. Tapi dia berjalan. Umpamanya bekalan elektrik dan air berjalan dengan baik. Except jalan raya kita, jambatan kita delay sebab oleh pandemik. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Menteri menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Sarawak dalam memilih pemimpin dan parti yang akan mengemudi Sarawak maju pada tahun 2030. Beliau berharap tiada perkara yang tidak diingini berlaku kembali seperti yang terjadi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PH terdahulu. Mungkin ada keraguan sebab ada lagi sebuah parti menggunakan gunung kenyalang walaupun color dia tak sama. Tapi logo kita ada GPS di bawah. Jadi ini adalah logo kita. Tapi saya nampak selama 3 tahun ni ya, kita telah menggunakan logo itu. Masyarakat menerimanya, dah kenal dengan logo itu. Termasuklah sedikit sebanyak di kawasan luar bandar. Berita berikutnya, pemilik tanah yang mahu tanahnya disukat perlu bekerjasama di antara satu sama lain bagi memastikan kerja-kerja penyukatan tanah Hak Adat Bumi Putra NCR dapat dilaksanakan dengan tersusun. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, mengambil contoh masyarakat Bidayuh di Kuching apabila Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA bertindak sebagai perantara bagi memastikan permohonan penyukatan tanah NCR dapat diadakan secara teratur. Saya selalu beritahu di kawasan Bidayuh di Kuching, dia gunakan persatuan dia, DBNA.
Dia pergi ke kampung-kampung. Dan kampung ini ada kawasan yang subject to NCR right. Dapat dibuat kerja-kerja pengukuran secara keliling. Dia orang bantu. Dan setelah dibuat pengukuran secara keliling, diwartakan, dia orang bantu juga orang-orang kampung itu bersedia buat rintis. Ini kau yang punya, ini kau yang punya, inilah sempadan-sempadannya, lot punya. Bisa. Walaupun dah 100% tidak lurus, tapi kalau kita pergi ke lapangan, memudahkan jabatan tanah dan survey untuk mengukur. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN dan pampasan pengambilan balik tanah bagi projek daerah lawas di Hotel Seri Malaysia Lawas pada Sabtu. Pada majlis itu, sebanyak 2.3 juta ringgit pampasan tanah diserahkan kepada penerima yang terlibat. Dalam majlis sama, Dato' Amar Awang Tengah turut menjelaskan, Ketua Menteri telah bersetuju menaik taraf pelaksanaan skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula di Sarawak dengan kemudahan asas dan awam. Jadi skim penempatan semula ataupun skim pembesaran kampung yang dilaksanakan yang baru ini, jalannya dulu batu saja. Sekarang ini jalan mesti batal. Paritnya dulu parit tanah saja, pakai gali-gali saja. Sekarang ini paritnya mesti konkrit. Electricity biasalah mesti ada. Water supply yes mesti ada. Itu ada. Dan projek-projek ini ditembok semua. Pelaksanaan beberapa inisiatif ini memperlihatkan Kerajaan Sarawak begitu prihatin akan kehendak dan keperluan rakyat untuk memastikan kehidupan yang lebih baik dan selesa. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum itu, bersempena pilihan raya negeri Sarawak ke-12, penambahan satu edisi khas akan mula bersiaran mulai esok 6 hingga 18 Disember 2021 setiap jam 7 malam yang memaparkan berita berkaitan pilihan raya dari seluruh negeri Sarawak. Salam UKAS. Thank you.